Oke, soalan pertama yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan kesamaan linear. Jadi pada diagram graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga kesamaan berikut. Jadi dalam soalan ini, bagaimana kita menyelesaikan soalan ini? Caranya mudah saja. Yang pertama sekali kita ada, ini adalah dipanggil sebagai kesamaan. Oke, daripada kesamaan yang ada, kita ada X tolak 2. Kemudian yang ini Y kecil daripada 5, Y besar daripada ataupun sama dengan X tambah 6. Jadi sebelum kita membuat lukis kepada graf, kita kena tukar kesamaan ini dalam bentuk persamaan, yaitu ini, kemudian Y sama dengan 5, KY sama dengan negatif X tambah 6. Oke, tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Oke, yang ini adalah untuk kita menentukan rantau yang dilorek. Oke. Kemudian yang ini adalah untuk kita menentukan garisan. Oke. Kemudian kita tengok daripada jawab soalan yang kita dapat, kita boleh buat. Oke, yang tips yang kita perlu ada di sini adalah kita tengok apakah persamaan yang ada di sini. So, ini sudah Y sama dengan X tolak 2. Oke, Y sama dengan X tolak 2 sudah ada. Kemudian kita ada Y sama dengan 5 sudah ada. Jadi kita ada tinggal satu persamaan Y sama dengan negatif X tambah 6. Ini saja yang ada. Maka dengan itu, untuk mencari persamaan ini akan disediakan jadual. Oke, kita untuk membuat titik. So, di sini kita tengok julat garisan yang ada. Oke, julat garisan yang ada, kita ada. Kita ambil satu titik. Untuk paksi X, kita letak 0,4. Oke, contoh 0,4. Kemudian kita tengok berdasarkan graf yang ada. Ini 0,4. Oke. Kemudian kita kira. Bila kira, oke, kita gantikan yang pertama. Bila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 0 tambah 6. Jadi Y sama dengan 6. So, di sini Y sama dengan 6. Kemudian bila X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 4 tambah 6. Jadi Y sama dengan 2. So, ini sama dengan 2. Oke, sekarang kita ada 2 titik. So, 2 titik kita adalah, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Jadi kita plotkan koordinatnya 0, 6. Jadi X0, Y6. X0, Y6 di sini. Kemudian X4, Y2. X4, Y2. X4, Y2. Jadi di sini. So, lepas itu baru kita boleh gariskan. Oke, kita sudah ada. Kemudian gariskan. Untuk membentuk melukis garisan, kita tengok garisan pada persamaan ini. Oke, ini merujuk kepada besar atau sama dengan. Jadi besar atau sama dengan, sebab ada tanda sama dengan di sini, maka kita guna garisan tebal. So, ini garisan yang kita dapat. Oke. Kemudian so, kawasan mana yang kita perlu lorekkan, kita tengok. Kawasan yang kita perlu lorekkan adalah, kita tengok dia yang melingkupi semua. Oke, kita tengok garisan yang pertama. So, ini adalah garisan Y sama dengan negatif X tambah 6. Kemudian kita tengok yang pertama.
Okey, Y besar daripada X tolak 2. Y besar. Besar maksudnya di bahagian atas. Ini atas garisan. Kemudian Y kecil daripada 5. Kecil maksudnya ini adalah garisan Y sama dengan 5. Kalau kecil maksudnya dia berada di bahagian bawah garisan bawah. Okey. Kemudian di atas. Kemudian ini tadi bawah. Dan yang ketiga kita tengok Y besar atau sama dengan. Y besar atau sama dengan, jadi ini. Okey, daripada lorekan yang kita ada di sini, kita boleh lihat kawasan mana yang dilorek sebanyak 3 kali. Okey, yang bertindih sebanyak 3 kali kawasan ini. Jadi kawasan ini yang dilorekkan 3 kali. So ini kawasan yang dilorekkan 3 kali. Jadi yang lain tu boleh padam lah. Ini kita boleh padam. Ini kita boleh padam. Jadi jawapannya adalah ini. Okay. So di sini akan dapat 3 markah. Okey, jadi garisan 1 markah yang lorekkan, so akan dapat 2. Okey, itu saja. Okey, soalan 2 yang menunjukkan sebuah logo yang digunakan dalam pertandingan menghafal nombor pi. Jadi huruf P dalam simbol tersebut diterapkan semula seperti dalam rajah 2B. Jadi diberi titik A, B, C, D. A, B, C berada pada lilitan bulatan. Okay, C, D, O ialah jejari. C, D, O jejari bulatan. Dan panjang CD. Okay, panjang CD 4. Dan panjang AB adalah 10. Ini A sampai ke B 10. Jadi 10 sebab dia bahagi 2, maksudnya 10 bahagi 2. 10 bahagi 2 jadi 5. Jadi 5, 5. Okay. Seterusnya. Untuk menyelesaikan soalan ini kita menggunakan hukum teorem Pythagoras. Okay. Teorem Pythagoras iaitu kita akan bentukkan satu segitiga, iaitu ini adalah A, O dan ini adalah D. Okey, dan kita tengok A dengan D adalah 5. Kemudian O dengan D. Okey, O dengan D garisannya adalah itu O dengan D maksudnya kalau kita tambah garisan ini O dengan D tambah dengan 4, ini akan jadi R jejari. R jejari. So maksudnya di sini katakan D kita ambil sebagai X. Jadi naskah X R tolak 4. Jadi garisan ini adalah R tolak 4. Yang mana ini adalah R. Jadi berdasarkan teorem Pythagoras kita ada R kuasa 2 sama dengan pada teorem Pythagoras. Okay. Kita biasa guna C
sama dengan B kuasa 2 tambah A kuasa 2. Okey, yang mana garisan kita dalam teorem Pythagoras ini adalah C hipotenus KA B. Okey. Jadi kita tengok kita tengok yang ni. Okey, C kuasa 2, C kita adalah R, kemudian B kita adalah R tolak 4 kuasa 2 tambah dengan A kita 5 kuasa 2. Jadi R kuasa 2, jadi bila kita selesaikannya ni, jadi akan jadi R kuasa 2 tambah 16 tolak 8R tambah 25. Okey. Kemudian kita akan tengok R dengan R kita boleh cancel, jadi tinggal 8R, kita pindahkan 8R tinggal 16 tambah 25. Okey, 41 jadi 8R. Kita R dapat kita. R kita adalah 5.125. Jadi disebabkan oleh R kita adalah jejari, maka dalam soalan kita nak cari diameter. Jadi diameternya sama dengan 2R. Jadi 2R 2 darab dengan 5.125. Jadi jawapan akhir kita adalah 10.25. So ini jawapan akhir. Jadi untuk menyelesaikan soalan ni, ini sebenarnya adalah soalan kuadratik. Okey, penyelesaian kuadratik. Jadi persamaan kuadratik. Jadi cuma dia gunakan dalam penyelesaian masalah menggunakan teorem Pythagoras. Okey. So ini adalah persamaan kuadratik. Okey. Di soalan yang ketiga, soalan 3 diberi bahawa jumlah luas 2 buah segi 4 ialah 73. Jadi luas 2 segi 4, kita ada segi 4A. Kita ini adalah segi 4B. Jadi jumlah dia adalah luas A dan luas B. So, jumlahnya 73 cm persegi, dan jumlah A, jadi luas A adalah luas A iaitu panjang darab lebar. Jadi panjang darab lebar 4 darab dengan X iaitu 4X. Kemudian luas untuk B Y darab dengan 7, jadi 7Y. So panjang darab lebar. Jadi di sini kita boleh tulis A 4X tambah B 7Y. Jadi ini persamaan yang pertama. Kemudian jumlah perimeter 2 buah segi 4 tersebut adalah 45. Okey, jumlah perimeter. Okey, perimeter A tambah dengan perimeter B. Jadi kita kena cari perimeter dulu. So perimeternya di perimeter. So kalau ini 4, dia dalam luas segi ini. Kalau ini 4, sini pun 4, sini pun ini X, ini X. Okey. So sebenarnya kalau kita cari A, perimeter A adalah X tambah 4 tambah X tambah 4. Jadi kita ada 2X tambah 8. Kemudian perimeter B
itu Y, sini Y, sini 7. Jadi dia sama sebab dia persegi, segi 4 tepat. Oke, jadi Y tambah dengan 7 tambah Y tambah 7. Maka kita dapat 2Y tambah 14. Oke. So, perimeter. Jadi baru kita boleh tambahkan perimeter dia. So, 2X tambah 8 tambah 2Y tambah 14. Oke, ini. Jadi sebab kita boleh bagi 2X tambah 2Y. So, 8 dengan 14. So, 8 tambah 14. Jadi kita dapat 2X tambah Y, 2Y. Nih. 2X tambah 2Y tambah dengan 22. Oke, 22. Jadi, kemudian perimeter kita, tadi perimeter 45. 45. Jadi, di sini kita boleh tengok 45 tolak 22, tinggal 2 ini. So, 45 tolak 22 adalah 23. 2Y tambah 2X. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke. So, dalam menyelesaikan soalan ini, untuk mencari nilai Y. Oke, cari nilai Y, maksudnya awak kena cari satu saja Y. So, maksudnya di sini kita kena hapuskan X. Oke, hapuskan X. Jadi, kita menggunakan kaedah penghapusan. So, yang mudahnya, kaedah penghapusan adalah kita tengok persamaan tadi. Oke, persamaan yang pertama 73 sama dengan 4X tambah 7Y. Kemudian persamaan yang kedua 23 sama dengan 2X tambah 2Y. Oke. Sebelum kita menggunakan kaedah penghapusan, jadi kita kena cari dulu, kita tengok benda yang sama. Di sini tak ada benda yang sama. Jadi kalau tak ada benda sama, kita kena samakan. Jadi yang mudah, kita kena ambil yang kecil, kita cuba samakan. Kalau kita darab dengan 2, so 2 darab 2 akan jadi 4, jadi dia sama. Jadi kalau di sini darab 2, maka di sini darab 2, sini pun darab 2. Jadi dia akan jadi sini jadi 46 4X tambah 4Y. So, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang ketiga. So, kita ada dua persamaan, baru kita boleh guna penghapusan. Kita hapuskan X. Jadi, baru kita susun baik-baik. So, ini kaedah jadi 73 sama dengan 4X tambah 7Y. Jadi 46 sama dengan 4X tambah 4Y. So, kita nak hapuskan X. Kita hapuskan X, maksudnya X ini mesti sama dengan 0. So, X mesti sama dengan 0. So, macam mana nak hapuskan ini? Ini positif. Jadi, kita tolak 4 tolak 4 jadi 0. Jadi, kalau 4 tolak 4, jadi sini pun tolak, sini pun tolak. Jadi, 73 tolak 46. Kita dapat 27. Dan 7 tolak 4 sama dengan 3Y. Jadi kita tinggal 27 3Y.
Jadi bila kita buat persamaan ini menjadi Y 27 bagi dengan 3, maka Y sama dengan 9. Jadi ini jawapannya Y. So kita nak cari Y, jadi Y sama dengan 9. Jadi kalau awak tengok soalan ini, sebelum kita sampai kepada kaedah penghapusan dia, so awak kena cari. Awak kena cari dulu masalah yang ada di sini, selesaikan. Di sini kita kena selesaikan masalah dia. Kemudian untuk membentuk persamaan linear. Persamaan linear. So, 2 persamaan linear. Jadi, baru kita boleh guna persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah penghapusan. Jadi, yang ini adalah bila sampai di sini, so langkah yang pertama, yang kedua, dan langkah yang ketiga. Dalam langkah yang ketiga, kita samakan penyebut. Samakan sama ada X atau Y, supaya kita boleh hasilkan 2 persamaan last kali sini bersama 1 persamaan 3. So, supaya kita boleh lakukan penghapusan. Jadi sudah. Inilah jawapannya. Terima kasih. Soalan yang keempat. Pertama sekali kita buat satu, ini ada isi padu prisma yang tinggal. Maklumat yang kita dapat daripada soalan, jadi suatu prisma yang tinggal, maksudnya isi padu trapezium. Isi padu trapezium yang kita dapat daripada soalan tolak dengan isi padu hemisfera. Isi padu hemisfera. Kemudian daripada maklumat yang kita dapat dalam soalan, so kita ganti dalam formula. Maklumat yang ada dalam soalan adalah isi padu yang tinggal adalah 900 isi padu trapezium. Ini adalah formula isi padu trapezium 1/2 A tambah B darab dengan C darab dengan D. Yang mana di sini adalah A dan B. Kemudian ketinggian trapezium itu adalah C dan panjang rentas dia adalah D. Kita ganti dalam formula yang mana 1/2 A dia sama dengan 12, B sama dengan 10, C sama dengan C kita tak tahu. Sebab dalam soalan kita disuruh cari C. D sama dengan 10. Jadi jawapan akhirnya nanti adalah tak kira dapat C. Kemudian buat pembahagian mana yang patutlah. Lepas tu jadi jawapannya 110 C. C ialah ketinggian trapezium yang kita kira tadi. Sekarang kita lihat kepada isi padu hemisfera. Isi padu hemisfera formulanya 4/3 J 4/3 pi J kuasa 3. Jadi kita gantikan dibahagi darab dengan 1/2 sebab kita guna hemisfera. Hemisfera jadi separuh sfera. Jadi 22 pi sama dengan 22/7 J untuk hemisfera tadi. Diberi diameternya. Diameternya sama dengan 6, maka jarinya adalah 3.
Jadi 6 bahagi 2, 3. Oke, kita kuasa 3 kan, kemudian darab dengan 1/2. Jadi jawapan akhir nanti yang kita dapat adalah, tekan kalkulator. Boleh cuba jawapan, cuba kira guna kalkulator. Dan jawapannya adalah 396/7. Oke, ini dalam pecahan. Jawab boleh tukar jadi dalam bentuk nomor perpuluhan. Oke, seterusnya kita lihat daripada soalan tadi. Soalan suruh kita cari isi padu yang tinggal. Isi padu yang tinggal, jadi kita isi padu trapesium prisma yang besar tu kita tolak dengan isi padu hemisfera. Isi padu hemisfera itu ada pada pengiraan kita tadi kan, masuk tukar saja, itu 110. Itu isi padu yang tinggal 933.43, dan isi padu prisma adalah 110 C, dan hemisfera 396/7. Kemudian awak kira, jadi kita dapat cari C. C adalah bersamaan dengan ketinggian prisma tadi. Jadi sekarang misi kita adalah mencari nilai C. Oke, 110. Ini kita boleh jadi 56,57 dan 943, dan kita selesaikan tambah dengan 56,57 sama dengan 100 C. Oke. Kemudian hasilnya adalah 990 sama dengan 110 C. Jadi C bagikan, jadi kita dapat nilai C. So nilai C yang ada di sini adalah 9. Jadi 9 cm. Maka ketinggian prisma yang kita ada adalah 9 cm. Okey. So, ini secara keseluruhannya. Okey, soalan yang kelima. Soalan kelima menunjukkan garis yang selari. Okey, garis selari maksudnya adalah garis POQ selari dengan RT. So, bila garis selari maksudnya kecerunan POQ sama dengan kecerunan RT. M adalah simbol kecerunan. So, bila selari, jadi kita cari, tengok. So, di sini P yang paling mudah kita cari kecerunannya adalah POQ. POQ yang kita boleh cari, jadi kita cari kecerunan untuk POQ. POQ daripada formula di sini, M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi di sini kita ambil sebagai X2
Y2. Sini adalah X1, Y1. So, ini adalah koordinatnya 0, 0, asalan. Jadi, kita ambil keturunan. So, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi, MRT. So, di sini kita boleh buat Y2 sama dengan 6 tolak 0, X2 2 tolak 0, MRT. Jadi, keturunan untuk RT adalah 3. Okay. So, keturunan untuk RT 3. So, bila keturunan 3, jadi untuk membuat persamaan, persamaan garis lurus RT, persamaan garis lurus RT, kita hanya diberi garis ini. So, ini adalah kita letak sebagai macam mana kita dapatkan persamaan ini. Ya, kita guna formula 2Y1 X2 tolak X1. Oke, jadi keturunan kita adalah 3. So, Y2 ini X2 tolak ini Y2. So, keturunan negatif 3 tolak Y tolak Y 5 tolak X. Jadi di sini kita boleh dapat 3 5 tolak X negatif 3 tolak Y. So, bila awak susun ni nanti awak akan dapat Y negatif 3X Y 3X 15 3X. So, Y benda 3 ke 15 negatif 18. Jadi ini persamaan untuk RT. So, persamaan RT Y sama dengan 3X tolak 18. Oke, kemudian RS. Oke, persamaan RS menang saja. RS, jadi kita tahu bahwa titik ini X-nya sama dengan 0, Y. Kita cuma cari Y saja. Jadi, sebabkan ini adalah garisan ini. So, garisan Y sama dengan, so, daripada Y sama dengan 3X tolak 18. So, bila X sama dengan 0, jadi kita gantilah 3 sama dengan 0, 14. Jadi, kita dapat Y sama dengan negatif 18. So, Y sama dengan negatif 18. Jadi, kita dapatlah garisan Y sama dengan negatif 18. Jadi, itu adalah persamaan RS. Oke. Mudah saja. Jumpa lagi minggu depan. Tunggu sambungan sesi yang kedua minggu depan untuk modul 1. Terima kasih.